الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu kembali dalam pengajian kita di surau tuan-tuan dan puan-puan ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung daripada kitab berkenaan dengan sirah ini. Ya, kitab sirah, tapi masih lagi dalam tajuk tentang suasana dakwah, permulaan dakwah Islam. Ya, bermula. Jadi pada malam ini tajuk dia dakwah secara terbuka selepas membina petugas yang kuat. Kita tahu dahulu dalam perbincangan kita bahawa dakwah secara sembunyi ni, rahsia ni selama lebih kurang 3 tahun. Lepas tu dakwah secara terbuka. Apa kesan dia? Apa sebenarnya cerita? Ya, kita tengok. Dakwah secara terbuka ni selepas membina petugas yang kuat. Selepas Nabi SAW bina petugas-petugas, pejuang-pejuang, ya, yang kuat, yang teguh iman dia. Buktinya ialah tidak ada seorang pun dari mereka yang murtad dari agamanya ketika berlakunya ujian dan bermulanya penentangan. Bahkan mereka yang hidup pada permulaan dakwah Islam lebih mempunyai nilai dan kelebihan dalam Islam daripada orang yang selepas mereka dari segi tahap keimanan dan akhlak, semangat jihad dan pengorbanan mereka. Orang yang Islam awal-awal ni, golongan Islam awal-awal ni, kerana mereka ni hebat, disebut di pengarang kitab ni, tak ada pun mereka ni lari daripada perjuangan, lari daripada agama Islam, murtad, tak ada. Berbanding dengan orang yang masuk Islam kemudian. Zaman Nabi kita boleh tengok orang yang awal masuk Islam, ya, dengan orang yang kemudian lepas negara Islam, lepas menang Islam, lepas Islam menang, lepas pembukaan kota Mekah terutamanya, ya, mereka masuk Islam ramai, tetapi kekuatan iman mereka goyah. Ada masalah iman mereka, ya, iman mereka ada masalah. Itu sebab bila berlakunya ribut taufan, ujian, ya, cabaran dalam iman, mereka lari dulu. Mereka lari dulu. Contohnya kisah Nabi palsu. Siapa dia? Musailamatul Kadzab. Di mana di Yamamah, penduduk Yamamah. Penduduk Yamamah ni di antara penduduk yang kelewatlah menerima Islam. Ya, menerima Islam pasal nampak Islam dah menang Melaka. Ya, Islam dah tersebar, dah menang, dah meriah. Ya, tak banding tu awal Islam. Cabaran dia, orang pun tak ramai. Cabaran pun macam-macam cabaran. Ada beza, tapi iman dia kuat. Tak ada orang ni yang murtad lari, tak ada. Ya, kelompok awal istiqamah sampai mati. Bahkan ada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun kelompok yang kemudian ya, masuk Islam lewat selepas Fatu Mekah terutamanya, masuk Islam, ya, maka kelompok ini cerai iman dia, tak kuat iman. Inilah tuan-tuan ya, bagaimana dalam sirahnya Allah tunjukkan kepada kita bagaimana perbandingan orang yang awal Islam, yang mereka dididik, diperkukuhkan, ya, iman mereka, jihad mereka, berbanding dengan orang yang kemudian. Berbanding. Bukan cerita zaman kita ni, zaman Nabi kita boleh tengok. Itu sebab bila Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, mereka murtad dulu. Orang Yamamah. Satu Yamamah ni, satu bandar. Satu bandar. Macam bandar Kuala dia katalah. Murtad dulu. Ya. Itu kelompok Nabi palsu Musailamatul Kadzab yang enggan bayar zakat pun sama juga. Kenapa mereka jadi begini? Ni dia, kita tengok ayat. Cukup untuk makluman kita bahawa darjat tertinggi pada umat Islam
ialah darjat bagi 10 orang yang dikhabar gembirakan oleh Rasulullah SAW dengan syurga, di mana mereka semua wujud ketika ini kecuali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kumpulan inilah yang menjadi generasi pemimpin bagi masyarakat yang mendapat petunjuk. Malah Khalifah Islam juga dipilih dari mereka, di mana Rasulullah wafat dalam keadaan bagi meradai mereka. Ya, ini pasal apa? Tahap keimanan mereka dan akhlak mereka, semangat jihad dan pengorbanan mereka cukup hebat. Mana di awal Islam, kekuatan iman memang hebat. Tak mudah goyah, tak mudah cerai. Kita kadang-kadang diuji dengan benda, habis cerai jadinya. Sahabat Nabi awal Islam di zaman Mekah ni, ya, awal-awal ni, mereka bagaimana sikap mereka? Hebat. Sebab iman mereka. Jadi tuan-tuan, antara pengajarannya ialah kena perkemahkan iman, perkukuhkan iman. Iman di dalam kita, dia ada ahli keluarga kita. Walaupun badai mana yang datang, puak mana pun datang, golongan mana pun datang. Ini golongan pondan datang, sudah cerai iman. Macam mana? Ya. Ni dah cerai iman, pondan pun datang, golongan pondan. Kita dah cerai, kita dah berbalah dah, jadi keliru dah, jadi kusut masa dah. Geng pondan datang, geng LGBT lah tu, yang sokong LGBT tu contohnya. Tu kita dah bercempera dah. Ada kata gitu, ada kata gini. Golongan yang nak bawa kena benda yang menentang hukum hakam Allah, peraturan Allah, apa pula kita nak kelirunya? Kalau betul demo tu nak berubah, dia bukan macam itu, minta dirawat. Ini dia pun sebenarnya minta diiktiraf, minta direstui perbuatan mereka. Berbeza. Nak dirawat, dia pergi jumpa ustaz ke siapa-siapa, nak keluar daripada masalah yang dihadapi ni. Tak berbangga pula, berbangga dengan LGBT kepondanan mereka. Berbangga masuk TV pula. Tu kita pun sokong dalam tu. Tengok kosmetik, tengok dia pun duk bangga dengan sajak lah, bangga dengan Shopee apa, bukan Shopee Aliyah. Shopee apa? Shopee apa tak kena? Shopee Aliyah lah. Bukan Shopee Sali je. Tu main bola ya. Nak cerita, kita pun pagi pakat ni, kita sebenarnya tak setuju. Jadi kita bukan makna kita tak nak beli barang dia kerana pasal barang dia tak apa ke. Kerana kita tak mahu dia menonjolkan identiti yang bercelaru, yang nanti orang anggap benda tengok dia pun boleh, tengok orang lain tak boleh. Kita pun setuju. Kita orang Islam pun ya je. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, iman. Jadi persoalan yang dititik beratkan oleh Rasulullah ialah iman. Perkembangan iman. Itu sebab golongan sahabat yang awal, mereka tak ada yang murtad. Bahkan mereka diuji hebat. Tengok Bilal bin Rabah macam mana. Bilal bin Rabah kira ngaji tak tinggi macam kita. Alik bata pun tak berapa hebat macam kita. Kita Quran hebat, ada yang mengaji tinggi, mengaji agama, pengajian berbanyak. Bilal bin Rabah tuan-tuan, tengok, tu sebab dalam peristiwa dia diseksa, dia kata apa? Ahad, ahad, ahad. Itu je yang dia tahu. Pasal apa? Pasal dia tahu yang itu je. Allah Esa, Allah Esa. Mana iman dia kuat. Iman dia kuat. Beza dengan orang yang kemudian, umat Islam yang kemudian. Itu sebab sebagai orang yang beriman, kita kena kukuhkan iman sehingga tak ragu-ragu. Iman ni percaya. Percaya dengan yakin. Percaya dengan yakin jazam, putus 100%. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun-rukun iman yang 6 tersebut. Allah kata apa? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Hanya senyap orang yang beriman itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tak ragu-ragu. Ini golongan awal ni yang Nabi bina ni. Nabi bina iman mereka, tauhid mereka. Walaupun badai yang menentang mereka, badai yang datang kepada mereka, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, macam-macam sahabat ni, tapi mereka tetap istiqamah
dengan keimanan mereka berada di atas jalan Islam, jalan iman. Ya. Berbeza dengan orang kemudian, berbeza dengan generasi kemudian, termasuk generasi kita boleh lihat. Kita muhasabah tuan-tuan. Ya. Iman teruji dengan ujian-ujian seumpama yang saya sebut tadi, ujian duniawi. Kita boleh cerai iman kita. Kita boleh bangkar iman kita. Ya, ujian kebendaan. Ini ujian. Ya, kebendaan. Ujian duniawi. Jadi generasi yang terawal yang dibina oleh Rasulullah SAW, generasi yang hebat. Ya, generasi yang dibentuk oleh Nabi ini di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Adalah generasi yang hebat. Bagaimana Nabi membina akidah mereka dengan akidah yang kental, berhadapan dengan cabaran semasa. Mereka lepas ujian. Kita tak tahu lagi tuan-tuan ya. Kita tak tahu lagi, kita mengaku beriman. Kita mengaku beriman, tapi kita tak diuji macam sahabat-sahabat Nabi. Kita tak teruji macam mana orang dulu teruji. Sedangkan antara nak tahu iman kita ni hebat tak hebat, kena diuji. Kena diuji. Kena diuji. Hasiban nas, kata Allah, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya mengaku beriman sedangkan mereka belum diuji lagi? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang dulu sebelum kita ni, dan Allah tahu siapa yang berdusta, siapa yang benar dalam pengakuan iman dia. Hari ini ya, kita mengaku beriman. Semua mengaku beriman orang Islam. Iman, kami beriman ya ustaz, kami beriman, kami beriman. Bagaimana bila berhadapan dengan ujian? Adakah iman dia berkuat? Bila hadapan dengan kebendaan, duit contohnya, duit. Ni. Tengok bagi duit ke, pegang duit ke. Sebab iman yang kuat, dia akan timbul amanah. Sebab iman tu kait dengan amanah. Amanah dia pada aminah, iman, kepercayaan, dia percaya. Tapi bila dapat duit, dapat benda, dapat kuasa, habis dia peraiknya ke anak bini dia. Habis dia peraiknya. Kepada kaum kerabat dia. Habis dia sapu bersih. Ini masalah iman. Ialah kebendaan dia. Kebendaan. Nampak benda depan mata, apa lagi? Macam cerita Piramli lah. Kau satu, aku satu. Kau dua, aku dua. Tiba-tiba orang tak percaya pula. Pasal kau ni susun tinggi, yang ni dia tak bawa. Kamu lebih. Sama tadi dia yang bagi. Dia bagi, tapi dia pula pertikai. Dia bagi ya. Jadi dia tuan-tuan ya, benih inilah yang memikul bebanan dakwah Islamiah di bumi, dan juga memikul bebanan penentangan yang dahsyat menghadapi musuh agama. Mereka inilah generasi terawal yang hebat, bersama Rasulullah berjuang untuk menegakkan Islam dan berjuang mempertahankan Islam dalam medan perjuangan, medan peperangan. Mereka ni berada di depan. Ini Allah Ta'ala tunjuk dalam beberapa peperangan. Generasi yang beriman kemudian, mereka mudah luntur, cerai iman dia, mudah lari. Teruji sikit kelang kabut, cabut lari. Contohnya macam perang, antara perang yang berlaku di akhir hayat Nabi, antaranya perang Hunain. Perang Hunain kan ramai orang masuk Islam, berbondong-bondong. Lepas pembukaan kota Mekah, berbondong-bondong masuk Islam. Apabila berlaku perang Hunain, bila pergi ke medan perang Hunain, kebetulan orang Islam ramai. Keluarlah kata-kata sombong daripada segelintir orang Islam. Hari ni kita boleh menang, garanti menangnya. Kerak tengkuk ayam kan? Bukan punya tak tengkuk dia lah. Kerak tengkuk ayam menangnya kata. Tiba-tiba perang Hunain, mereka cabut lari dulu. Bertempiaran lari, bercempera lari. Yang tinggal siapa?
sahabat-sahabat generasi awal inilah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ni yang lain pun cabut lari. Tambah boleh dengar kata Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat. Lagi demo lah. Ini kesan dia. Ya. Apa terlagi zaman kita tu. Sebab tuan-tuan, saya baca ayat Allah tadi, suruh kuatkan iman. Kita kena kuatkan iman. Ya. Bila kita kuatkan iman, ya, maknanya insya-Allah berhadapan dengan apa perkara pun, badai yang mendatang, sama adalah bentuk kemewahan atau kesukaran, kita tetap istiqamah dalam iman, istiqamah dalam agama Islam, istiqamah dalam perjuangan Islam. Ya, tidaklah kita terombang-ambing, mengikut arus, mengikut badai. Di lambung sana kita ke sana, turun sini. Macam badai laut, badai ombak ombak kuat, lepas tu ada badai dia. Badai dia punya ni, apa panggil badai dia? Ni. Bergulung kadang turun tinggi selepas ni. Selepas musim ribut. Gitu, kalau naik kapal begitu. Naik kapal, naik feri ke begitu. Masa saya kerja dulu, kerja kat Sabah dulu, tempat saya tinggal kena naik feri. Feri ekspres ni, laut. Bayangkan lepas ombak kuat. Terasa menyentak tu. Hati kita ni, jiwa kita dalam begitu. Tak naik, turun tu. Rasa serang ni kan tu, badan kita takutnya. Tapi tak ada apa. Dia memang gitu, dia ikut alun. Bukan badan, alun dia. Alun badan, alun ni. Alun ombak tu. Bila dah ombak tu dah, ombak kuat dah tak ada, ribut dah tak ada, alun kan. Dia beralun begitu. Alun tinggi. Feri pun ikut alun tu. Ni. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kita kena kukuhkan iman kita. Antara kukuhkan iman ni, inilah antaranya sesi pengajian, sesi kuliah, sesi maknanya memantapkan keilmuan kita. Ya, ni antara jalan untuk memantapkan iman. Kena rajin menuntut ilmu. Ya, begitu juga ibadah kita kena jaga, kena pelihara. Ya, kena pelihara. Maknanya untuk memantapkan iman kita. Jadi ni tuan-tuan, jangan biarkan diri kita ni sibuk dengan urusan duniawi sampai kita tak dan nak mengaji, tak dan solat berjemaah, tak dan baca Quran, tak dan. Kita risau iman kita tu nanti bila teruji. Kita sekarang okey lah, macam Malaysia, negara aman, okey. Kalau teruji macam mana? Ada apa? Ribut apa? Ada waliyazubillah, kita tak minta pun. Kalau berlaku ujian macam mana? Sahabat seagama kita di negara lain macam mana? Kita mudah melatah kerana iman kita tak teruji lagi macam mana apa tu. Macam mana dia, bagaimana para sahabat yang hebat iman dia sanggup bersama dengan Rasulullah sehidup semati, pertahankan Rasulullah ke mana sahaja, mana Rasulullah pergi dalam medan perang, mereka lah berada di hadapan. Adapun orang yang iman dia lemah, baru masuk Islam, hanya sekadar mengaku beriman, itu sebab Allah Ta'ala didik kepada orang yang baru masuk Islam. Ketika mana orang Arab Badui, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Orang Arab Badui kata, kami dah beriman. Katakanlah Muhammad, jangan kata beriman, katakanlah aslamna, kami dah Islam. Kerana apa? Iman tu belum masuklah hati mereka lagi. Buka mulut, benda tu buka mulut, boleh sampai lah hati. Iman ni dah hati, tuan-tuan. Iman ni dalam hati. Maknanya benda ni tertanam, ibarat konkrit tertanam, ibarat apa, tiang konkrit ni tertanam tu, dalam tanah tu. Mana dalam hati kita ni kena ditanam, barulah kukuh. Luaran kita, mulut kita, orang kata segala kerja buat kita. Ni inilah dia kan, para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya 60 orang inilah yang menghadapi kesukaran untuk menetap. 60 orang generasi awal Islam. Malah selepas tamat peringkat ini, peringkat apa, dakwah secara rahsia ni,
Mereka menghadapi peringkat penentangan dan mereka menjadi golongan yang mendapat keredaan Allah. Ya. Jadi ni lepas dakwah secara terbuka, mereka menghadapi cabaran, ancaman. Sebab orang dah kenal, orang dah tahu. Ya. Lepas ada juga yang dia diam, tapi dah terbuka ni. Jadi orang kafir Quraisy makin mengenali siapakah dia, orang yang dah bersama Rasulullah, siapakah dia yang bersama kelompok jamaah muslimin. Ni maka bertambah penentangan. Ada yang diseksa, ada yang dikena macam-macam, ada kena pulau. Ya, zaman ni kena pulau. Ya, bayangkan bila dakwah terbuka, antara benda yang Nabi dan para sahabat dia hadapi apa? Kena pulau. Kena pulau. Tak boleh berurus niaga, tak boleh berjual beli, tak boleh nikah kahwin ke apa, tak boleh tolong menolong, tak boleh. Hang kami. Tu dia arahannya. Ya, dan tempoh 3 tahun juga lebih kurang. Ya, mereka pemulauan daripada kafir Quraisy. Ya, sabitnya habis pemulauan tu apa? Apabila Qattah yang mengarahkan pemulauan itu dimakan oleh anak-anak, makan habis hilang. Mereka agak dah tak ada, kira dah batil. Ya. Ni sebagai bukti yang menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada mereka ialah apa yang berlaku di antara Khalid bin Al-Walid dengan Abdul Rahman bin Auf yang berselisih faham dalam satu perkara. Antara orang yang terawal masuk Islam siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Dia antara golongan yang terawal. Ya, beberapa orang yang terawal masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdul Rahman bin Auf ni ialah komiti perniagaan Arab pada masa itu yang Abu Bakar ada. Jadi Sayyidina Abu Bakar menggunakan maknanya kepetahan, kepandaian dia, pergaulan dia, menyeru sahabat-sahabat dalam persatuan perniagaan ni, Dewan Perniagaan Arab masa tu, ya, menyeru mereka masuk Islam. Maka antara yang masuk Islam ni Abdul Rahman bin Auf, orang Tawil. Khalid Al-Walid pula memang sahabat Nabi, tapi dia masuk Islam lambat. Masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah. Dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah. Dia bukan orang awal-awal masuk Islam. Maksudnya dia masuk Islam selepas negara Islam tertegak. Abdul Rahman bin Auf dia masuk Islam pada awal, maknanya asam garam, jerih, getir, cabaran pada awal Islam di Mekah. Kita tahu di Mekah macam mana cabaran dia. Bila dah ada negara, kan senang, aman lah sikit. Jadi Khalid Al-Walid ni jelasin kemudian. Walaupun kita tak kata pada dia tak hebat, dia hebat. Cuma beza Khalid Al-Walid dengan Abdul Rahman bin Auf ni. Ya. Ni Abdul Rahman bin Auf. Khalid Al-Walid seorang pejuang yang hebat. Cuma pada satu hari dia berbalak. Khalid dengan Abdul Rahman ni berbalak. Dan satu perkara ini diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalid, yang bermaksud, janganlah engkau sakiti sahabat-sahabatku. Demi Allah, sekiranya engkau mempunyai emas sebesar bukit Uhud, kemudian engkau belanjakannya untuk sabilillah, tidak akan sama nilainya datang dan perginya seorang lelaki dari kalangan sahabat-sahabatku. Nabi maklumkan sahabat-sahabat dia yang awal-awal Islam, kalau ada orang nak derma satu bukit Uhud emas, tak sama dengan semangat iman, pengorbanan, jihad para sahabat-sahabat Nabi, terutama golongan awal. Tak sama. Hebat tuan-tuan. Memang sahabat-sahabat ni sahabat yang hebat. Sehingga kan ulama-ulama Harakah Islamiah sebut bahawa generasi yang Nabi bina ni, dia panggil apa? Generasi Al-Quran yang unggul, yang unik. Jailul Quranil Farid, yang unggul, hebat tuan-tuan. Mereka maiti Islam ni berbenar. Mereka yakin kepada janji Allah. Yakin. Kita tak berapa nak yakin. Kadang-kadang Allah janji Islam ni pasti menang. Entah ke bila kita tak yakin. Ya. Kita rasa duk kalah je Islam ni. Ya. Lemah je.
Kita kena yakin. Bila itu bukan kerja kita, kita kena yakin. Kalah puluh kali pun, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah beri jaminan. Allah beri jaminan, bukan manusia. Ya, Allah cuma suruh kita buat kerja je. Bila menang, bukan kerja kita. Tarikh pada sisi Allah. Ya, tapi kita tak percaya. Kita rasa ya, daripada sejak era kejatuhan kita rasa Islam ni tak pernah menang. Seluruh dunia tak menang juga. Ya, asyik kena bantai dengan musuh Islam. Terjajah, umat Islam terbunuh, begitu begini. Lepas Afghanistan pula, sebelum tu Palestin, lepas tu Afghanistan, betul Iraq, betul Syria, betul sana, betul sini. Timbul Rohingya, timbul sana sini. Nasib saudara mara se-Islam kita di mana? Di Filipina, Selatan Filipina pun tak selesai benar-benar lagi. Di Patani pun tak selesai. Dia kata-kata Islam benar. Ni macam mana? Ya, kadang timbul keraguan pada kita bila dah tengok keadaan macam ni. Tuan-tuan, benda ni juga ditanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat di Mekah diseksa. Bila bin Rabah, Khabbab bin Al-Arab di antaranya diseksa, jumpa sahabat kena seksa ni dah sakit, dah berbalur badan. Kira patut juga dia bertanya, ya. Dah berbalur badan, kita tak berbalur lagi. Sibuk nak tanya bila menang, bila nak menang. Ya, dia mau berbalur, luka, cedera. Ya, patut dia bertanya. Tu pun Nabi kata, koma ni cepat sangat. Ya, Allah tak nak uji koma. Ya, sebab apa? Ketika mereka jumpa Rasulullah, ala tanstansiru lana, ya Rasulullah, adakah kamu tak nak minta ke pertolongan, kemenangan bagi kita ni? Bagilah kita menang, berjaya sekarang ni. Maka Nabi kata, kamu ni cepat sangat, baru beberapa tahun, baru sabar. Nabi cerita, bagi kukuh ke iman mereka. Orang ke dulu, umat terdahulu, ya, mereka dibunuh, mereka dicakar tubuh badan mereka, berpisah kulit daging dengan tubuh badan mereka. Mereka tidak berganjak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka tak berganjak. Ini Nabi nak bagi semangat dekat mereka. Koma kira beberapa tahun baru di Mekah lagi, berapa tahun, 3-4 tahun, 5-6 tahun, kira baru lagi. Tabah itu kira depa tu kira dah kena, dah berbalur badan, dah kena cedera, badan mereka kena pukul, kena sebat, kena tindih dia batu. Tuan-tuan ayah, kira kalau kita lah logiknya, memang patut juga. Itu pun Nabi kata, cepat sangat, sabar dulu, bagi iman kuat. Nabi nak Allah Ta'ala nak beri ganjaran yang besar. Ujian Allah tu nak beri ganjaran yang besar. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian. Jadi memang kita melihat, ya, kadang-kadang naik orang pejuang Islam berperang ni, tapi nampak makin hari umat Islam makin ditindas. Ya, kita ingat ke tahun-tahun kemudian ni, lepas contohnya Arab Spring, kira Islam ni kira naik lah dah. Kebangkitan ni lepas kira pemimpin yang zalim jatuh, kita rasa ya Allah, biarlah naiklah Islam. Tak naik juga Islam, naik sekular juga, naik golongan yang merapu juga. Kita tengok, kita rasa dah bagus dah. Bagus dah. Sekarang kita rasa dah bagus sikit, tapi naik golongan lebih kurang juga. Ya, sama lebih kurang. Tapi kalau teruk pun teruk juga. Itu nak biar LGBT lah. LGBT nak dibiarkan lah, biar je demo ni. Ya, dulu depa ni dah ada dah, tapi demo ni orang kata malu-malu kucing, ngiau-ngiau je, ya, ngiau-ngiau. Sekarang mereka bukan malu kucing, dah jadi singa dah. Dia singa dah mengaum dah. Apa tak mengaumnya? Dan TB ada TB ya, keluar dan sok khabar dia menulis. Tengok, dia boleh sebut macam-macam sebut. Siapa pun tak ada ambil hero. Tak ada siapa ambil tindakan pun tak ada. Berapa kali dia sebut? Tak ada. Kutuk Islam ni, kutuk agama lain. Dan kita memang dah Islam, bukan kita tak boleh kutuk agama lain. Tapi itulah nilainya Islam berbanding dengan agama lain.
Seolah Islam jadi rendah pula. Ya. Cuba kau kutuk agama bangsa lain. Memang kita tak suruh kutuk pun. Kutuk dandan. Oh, marah. Naik nak kena atas itu, atas hasutan, atas ini. Tapi macam mana orang kutuk Islam? Tak ada tindakan apa-apa pun. Yang kutuk tu orang Islam. Kutuk Islam. Kata Islam macam-macam. Kata Islam ni endemik, penyakit. Islam ni penyakit. Wah, dia yang penyakit. Dia penyakit, dah turun tak pakai. Pandai pula kata Islam ni penyakit. Dia sebenarnya penyakit. Penyakit hati. Tapi itulah, siapa yang boleh ambil tindakan? Tak ada siapa. Ya, jadi Islam ni seolah lebih rendah daripada agama lain. Tu kiranya. Kalau kita kutuk, memang Islam tak suruh kutuk, tak boleh kutuk agama lain, bangsa lain. Kita nak marah orang atas sikap dia, perangai dia. Atau kalau kafir pun, kafir harbi lah, kafir mentah Islam, tu boleh lah kita lawan dia. Ya. Tapi orang Islam, kita seolah-olahnya, ya, kita ni duduk di rendah martabatnya. Kalau orang kutuk Islam, sama ada orang bukan Islam, sama ada orang Islam, tak ada apa tindakan tegas yang boleh dia ambil. Tak ada. Hari ni tengok. Hari ni dulu malu-malu kucing dia kata, sekarang dia mengaum macam singa. Keluarlah mengaku dia Syiah lah. Mengakulah Syiah ni ramai. Mengakulah pula jangan dera Syiah macam mana ke dulu orang dera Syiah. Syiah juga manusia. Memanglah. Kita bukan marah Syiah pasal dia manusia. Binatang pun kita tak boleh aniaya. Kita marah pasal pahaman dia. Kita tak gemuk pada orang tu atas dasar kepahaman dia, bukan dasar orang tu manusia. Tu ya tuan-tuan ya. Jadi ini berlaku hari ni. Mereka dah mengaum. Dah mengaum macam singa ya. Memang siapa berani ya. Kalau kucing tu kot berani jentik ke apa. Ni tuan-tuan, kita risau tuan-tuan. Anak jasi kita risau. Apa akan jadi pada jasi kita akan datang. Kita ni faham lah ni kemudian ni anak-anak kita macam mana. Ya. Ni besok apa akan jadi pada mereka. Kau dia nak sokong LGBT ke? Macam mana? Nak sokong liberal ke? Ya, bagi sama rata belaka tak kisahlah dia mau nak kahwin sejenis pelantak lah. Akan datang kalau kita biarkan. Kalau kita biarlahnya. Duk main biola je. Bila nak ambil tindakannya? Ni tuan-tuan ya. Ini hari ni kita kena tengok, kita kena perhati. Takkan tak tergoreng iman kita, perasaan kita ni. Kalau kita ada iman lah, takkan tak tergoreng. Apa dia ambil tindakan? Kononnya bila ada kuasa baru nak asal Islam. Amalkan Islam, tunjukkan keislaman tu benar-benar. Ya, dulu ada orang kata kena ada kuasa baru nak laksana Islam, baru nak amal Islam ni sebaik mungkin. Dari kuasa ni buat je lah. Kita sokong je. Kita benda baik kita sokong je tu. Benda baik, orang laksana Islam, kita setuju. Memang itu kewajipan kita. Setakat ni tak apa nampak lagi dah ya. Tak apa nak nampak lagi. Tu kata tadi malu-malu kucing, dia terbalik pula. Orang lain jadi singa, dia menjadi kucing balik. Tu dia menjadi singa, saya jadi kucing. Terbalik pula. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian. Walaupun Khalid juga adalah seorang dari sahabat Rasulullah, yang pasti juga beliau di antara orang yang memeluk Islam dan membelanjakan hartanya sebelum pembukaan Mekah. Walaupun beliau mempunyai semua itu, Rasulullah berkata begitu kepadanya ketika dia mengutuk Abdurrahman bin Auf, iaitu salah seorang dari generasi pertama yang bangun membina Islam dengan segala keupayaannya. Nabi tegur Khalid Al-Walid, walaupun dia hebat juga, tapi Nabi tegur Abdurrahman bin Auf ni bukan calon orang yang terawal. Kamu tak merasa benda ni wahai Khalid. Kamu se-Islam lepas peristiwa penjajah Hudaibiyah, lepas Islam dah menang. Kamu tak nampak bagaimana semangat jihad dia, pengorbanan Abdurrahman bin Auf, iman dia kental menghadapi senario pada waktu itu. Berbeza. Jangan kamu kutuk bukan-bukan. Jangan kamu caci bukan-bukan ke dia. Adalah selisih faham. Kutuk dia. Nabi tegur.
Ya memanglah ya. Kutuk siapa pun tak boleh. Apa lagi kalau kita mencaci orang yang punya sumbangan yang hebat, iman kental, dan memang payah nak cari orang macam ni. Tu setara demo tu hebat juga. Khalid pun hebat dan perjuangan dia penerima perang yang hebat. Dia telah mundur daripada medan perang. Dia telah mundur. Tapi ada beza tuan-tuan. Ada beza di antara orang yang masuk Islam awal dengan selepas Islam menang. Ada beza. Di segi pahala ada beza. Ada beza tuan-tuan. Orang jasi awal sebelum Islam menang, dengan selepas Islam menang, ada beza. Macam kita tuan-tuan, ulama-ulama dulu yang bawa Islam ke tanah Melayu ni, bagaimana cabaran mereka. Ada beza. Kita Islam dah senang lenang dah, lahir dah Islam. Nama apa? Muhammad. Nama apa? Nama itu Islam semua. Kita tak rasa susah pun. Tu sebab mungkinlah kot boleh tak rasa susah. Nak terima Islam tu, kita buat main-main je. Kita buat mudah-mudah dengan agama yang kita anuti ni. Kita buat tak kisah. Nak beramai, tak nak beramai, sudah. Nak semayang, tak semayang pun sudah. Waktu senja maghrib ni, duduk belonggok dia kopi, duduk belonggok mana-mana. Dia tak kira semayang ke tidak. Bukan golongan remaja je, retua pun sama. Bukan remaja, retua pun sama. Ni melonggok dia kopi lagi. Dah senja maghrib, pergilah jemaah, pergilah salat berjemaah, pergilah mengaji. Memanglah makan dah senang hari ni. Ni beza tuan-tuan. Kita tak rasa nilainya, kehebatan agama ni kerana kita menganut, mewarisi dalam keadaan kita dah tenang, aman, relax. Kita lahir dari Islam. Berbeza dengan orang yang dia terima Islam pada awalnya, ataupun dia awalnya dia bukan Islam, dia terima Islam. Ada beza tuan-tuan. Ada beza. Saya tengok anak murid saya dululah, anak murid di Sabah. Ada yang convert Muslim. Ada Islam baka. Jadi convert jadi orang Islam. Dulu dia bukan Islam. Dia masuk Islam. Kita boleh puji. Campur pada dia. Dia ada seorang tu perempuan. Anak murid saya perempuan. Dia ni dalam kelas saya, dia tak pernah keluar. Memang dia takkan duduk, kita tahu dia tak Islam. Tapi dalam kelas dia tak nak keluar. Dia berminat nak dengar. Saya pun tak pernah halau dia pun, tak kisah. Itu dakwah kita. Dia nak dengar, ni kita tak pernah halau. Kecuali kalau ada orang bising, baru kita ni kan. Orang tak bising berapa, kita biar dalam kelas. Dia pun memang Dia dengar. Dia tak ada buku fikih Islam pun, dengar je. Kerana dia tulis, dia khatam pada buku dia. Akhir satu hari, dia datang jumpa saya. Ustaz, kenapa saya nak masuk Islam? Biar betul. Sebab dia tingkatan 2 baru. Tingkatan 2 ni ialah isu undang-undang lah. Kita ni undang-undang kita lah. Kan orang bukan Islam apa, umur dia 18 tahun ke atas. Bawah tu kena mendapat keizinan ibu bapa. Saya bukan kita risau dengan Islam, penentangan ibu bapa. Takut ibu bapa ni akan jadi timbul penentangan kaum politik. Atau maklum di Sabah, Kristian kuat. Kristian kuat tuan-tuan. Orang Islam ni lemah. Dia kuat, dia berjoget je. Betul tuan-tuan. Dia kuat berjoget. Masya Allah. Di Sabah ni cabaran kita, cabaran dan dakwah. Dia pun kuat berhibur, berjoget. Jadi tak apalah begini. Jadi kami berkumpul lah. Ustaz, ustazah sembang. Saya beritahu macam ni. Balik dulu ke rumah, minta beritahu kepada mak bapak kamu, minta izin dulu. Saya ndak, maknanya hitam putih. Kalau mak bapak kamu izin, kami setuju mengislamkan kamu. Kita tak boleh tengok isu dalam Islam. Kita kena tengok masalah. Kita ada pertimbangan. Kita tengok kalau Islam nanti timbul isu kelompok-kelompok Kristian ke yang bukan Islam ke, sanggup jadi apa-apa lah. Itu merugikan. Rupanya alhamdulillah mak bapak dia setuju. Bapak dia setuju. Saya tanya kenapa mak bapak setuju. Rupanya dalam adik-beradik keluarga mak bapak dia ada yang ada Islam. Pak saudara ke mak saudara dia begitu dah Islam. Tak apa, alhamdulillah. Kami pun Islamkan dia. Belilah
Dia nak tudung, nak buku, macam-macam. Kita beli telekor, pakai tudung. Dan dia pun datang suruh. Datang suruh adalah fardu ain. Saya kata, hafal ni. Hafal tahiyat akhir, hafal ini, kunut lah. Dia dulu. Dia pula hafal. Dia kata, ustaz saya dah hafal. Yang lain tak hafal lagi. Yang Islam baca tak hafal. Geram. Kena geram. Kau mau tengok dia ni. Semangat dia. Orang baru masuk Islam. Dia memang betul tuan-tuan. Dia suka rela masuk Islam. Semangat dia lain. Dia kadang-kadang kalau kita tengok kadang seolah-olahnya dia lebih Islam daripada yang baka tu. Nak kata gitu ya. Memang demo pasal demo tu memeluk Islam atas rela depa, atas rela dan keilmuan. Kita ni atas baka. Ya. Tu tengok. Jadi hafal ni tak hafal. Tu kena rotan. Dengan saya tu tengok dia angkat tangan dia baca. Betul bagus. Mana dia nak kepada penghayatan agama. Berbeza dengan Islam baka ni. Memang saya tengok yang Islam secara sukarela ni, selepas kita dakwah, ada nama saya adalah ya masuk Islam. Sekali tu ada seorang perempuan sama juga masuk Islam. Dia 5. Tu tak apalah. Habis sekolah dia Islam. Dia akan dengar saya mengajar tasawuf. Dan kelas tu saya tasawuf, kelas dia tu 2 orang tak keluar daripada kelas tu. Saya berkata tak kisah, kalau kamu duduklah. Saya kata lah hati biarlah dia dengar. Bagus juga. Terbuka hati dia. Alhamdulillah, seorang tu terbuka masuk Islam. Dan seorang ni saya tak tahu sebab saya pun lost contact. Ya. Jadi ada pakcik dia beritahu, dia kata ustaz, anak baru ustaz dia masuk Islam dah. Saya pun pergi ke kampung dia, saya jumpa dia pakai tudung. Alhamdulillah. Ya, lepas dia habis sekolah masuk Islam. Begitulah beberapa orang daripada pelajar yang bukan Islam. Antara yang ayah dia kuat Kristian pun ada. Seorang tu ayah dia kerja di gereja. Hebatlah kerja di gereja ni. Dia masuk Islam. Kami pun terkejut. Tapi dia bagus. Dia sering dengar kuliah kalau kami buat. Ya. Kuliah ke dalam kelas dia tak keluar. Disuruh dia tak datang lah. Kuliah macam ceramah, mak ijrah. Dia akan dengar. Jadi lepas habis sekolah, dia datang balik. Dia beritahu, saya dah masuk Islam. Allahu Akbar dia. Dia seronok lah. Sebab kita memikirkan dia ni Kristian. Ayah dia kerja di gereja. Susah juga. Dan kita pun sebenarnya tak paksa demo pun. Bagi demo terdedah dengan ilmu. Jadi tapi cabarannya ada. Lepas daripada tu, di geng-geng Kristian ni ambil tindakan apa? Tak benarkan lagi. Mereka mendesak pihak sekolah, pihak pembinaan, pihak sekolah, jangan benarkan pelajar bukan Islam dengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ni, terutama orang Semenanjung. Jadi kami buat ceramah Mak tak ada. Kami pun tak paksa dah layan begitu. Nak macam mana? Dia pun tak pergi. Dia pun duduk kelompok lain. Bahkan mereka buat pula majlis sendiri. Ayah dia pun berdatang. Hari Ahad datang. Baca-baca lah Bible lah apa. Dia pun keliling. Kita nak halang macam mana? Dah ada Kristian. Lepas tu akhirnya dia meminta izin untuk keluar pergi gereja pada hari cuti. Hari Ahad. Kita pun serba tak kena lah. Nak marah macam mana dia Kristian? Dulu kita boleh lah kan. Sekarang tak boleh. Pengetua pun biar idak gitu juga tak nak melawan. Pengetua pun jelah mungkin dia risau. Ini isu besar juga kadang-kadang nak menghalang. Jadi udahlah. Hari Ahad dia outing. Outing ke mana? Outing ke gereja. Kita pun tak kata apa Pak. Dia Kristian. Tak kata apa lah. Dulu kita boleh lah. Mari duduk. Kamu tak, kalau tak duduk depan pun duduk belakang. Duduk dewan belakang dengar je. Tak apa. Kami pun tak halang. Dia pun dengar lah. Bagus dia pun. Dengar kan. Kita pun ceramah Mak Ijrah, ceramah dari Rasul. Ini tuan-tuan dakwah. Tu kemudiannya ada timbul isu lah. Saya pun tak tahu punca dari mana. Mungkin punca dia beberapa orang ini. Dia mungkin report kepada pihak pentadbir gereja ke setempat ke, pihak ayah dia ke yang kuat Kristian ke. Akhirnya mereka tak nak dengar dah. Mereka minta jangan bagi anak-anak dia mendengar. Dan jangan halang kalau mereka tak nak dengar. Dulu kita ajak, kita macam kita suruh duduk sini. Nanti orang kamu duduk mana-mana risau juga. Kita beralasan. Tapi lepas tu tak boleh dah. Ni tuan-tuan ya. Bahkan mereka pada hari Ahad mereka pula outing ke gereja. Dan kita tak boleh halang mereka orang Kristian, budak Kristian. Nak halang macam mana? Kalau dia budak Islam, kita boleh halang. Dia budak Kristian, kita maknanya ada jarak sikit kita nak berdakwah tu pada waktu lain lah pula. Waktu mana cara kita bergaul dengan demo di sekolah lah. Tanya demo
Apa dia buat? Dia membaca apa? Kitab Bible apa? Sebenarnya dia takut yang kita kan. Dia kita tanya, kamu dah buat kitab Bible tak? Saya tanya, kami tanya, ada? Bawa tunjuk sini. Rupanya kitab Bible bahasa Melayu Indonesia. Bahasa Melayu Indonesia. Tu kadang-kadang ada sekali itulah dia mencuba nak pengaruhi kawan-kawan yang Islam. Ada, kita ambil tindakan. Sebarkan risalah-risalah yang tak sepatutnya, kita ambil tindakan. Tu kita boleh ambil tindakan kalau melibatkan kepada anak-anak orang Islam. Tapi yang bukan Islam, kita tak kata apa kan. Jadi tuan-tuan ayat, kita juga sama sekali tidak melupakan di antara wanita-wanita misali, contoh seperti Khadijah radhiyallahu anha, seseorang yang paling sempurna di dunia, Asma binti Umais, Ummu Al-Fadl binti Al-Haris, dan lain-lainnya yang menjadi contoh terunggul bagi wanita dalam sejarah. Asma binti Umais, siapa dia? Isteri Ja'far bin Abi Talib. Beliau ni generasi terawal. Walaupun beliau ni seorang orang yang bukan Arab. Dia bukan Arab, jadi ada orang hina dia. Orang hina dia, Asma ni. Lalu Asma mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah beritahu tentang kedudukan, kehebatan mereka ini. Sebab mereka orang terawal, generasi terawal. Dan dia berhijrah bersama suami dia ke mana? Ke Habasyah dan juga ke Madinah. Mana dia merasai hijrah ke Habasyah, Ethiopia, juga hijrah ke Madinah. Ini Asma binti Umais. Dan dia berkahwin dengan Khalifah Islam Sayyidina Ali bin Abi Talib pada penghujung hayat dia. Dia kahwin dengan Sayyidina Ali, dia kahwin dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, begitulah. Dia berkahwin. Pada suami dia semua orang hebat-hebat. Kenapa mereka berkahwin dengan dia ni? Ni tuan-tuan, ada cerita. Sebab apa? Para sahabat menghargai pengorbanan golongan wanita terawal, dan mereka tahu darajah mereka ni hebat. Maka mereka mengambil, bila mereka ni kehilangan suami, menjadi janda, mereka ambil. Mereka ni dipoligamikan. Kehebatan ni, perempuan ni bukan kerana apa nafsu semata-mata, kerana kehebatan. Mereka pun tak. Mana keberkatan itu juga mereka rasai. Ni wanita-wanita terawal ni menjadi rebutan para sahabat untuk dikahwini. Kenapa? Pengorbanan mereka, jasa mereka, darajah mereka hebat. Darajah mereka hebat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, kita baca sekali lagi sampai habiskan perenggan ni. Akhir sekali kita tertanya mengenai peringkat ini. Mungkinkah ia akan berulang dalam sejarah gerakan Islam? Apa yang saya nampak, ianya tidak akan berulang. Dengan kata lain, kita tidak mungkin dapat menggambarkan gerakan Islam dalam keadaan berdakwah dan berprogram secara rahsia. Ini perkara kita ini kata, kita dah boleh bebas, terbuka. Cuma kadang-kadang boleh guna secara rahsia ni kalau memerlukan. Dakwah ni memang dah terbuka dah. Kita terbuka dah sekarang ni kan, terbuka. Kecuali pada yang memerlukan, pada waktu-waktu tertentu je. Tapi sebenarnya dakwah ni dah terbuka dah. Semua seluruh dunia orang dah tahu. Media dan TV dan radio dan internet, semua orang dah tahu tentang Islam ni. Dulu orang belum tahu tentang Islam, mereka rahsia, diam-diam dulu. Jadi adakah peringkat ini boleh lagi digunakan? Ini persoalan yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini. Dari segi jawapan umum, dia kata yang rahsia ni sepatutnya tak guna. Dah terbuka luas dah. Kalau tak boleh secara kita berceramah khalayak, guna medium internet. Sekarang TV, internet kan, TV internet. Kita ceramah di sini. Macam Dr. Zakir Naik lah. Di India dia diharamkan dah. Bukan bermaksud orang India tak ada dengar ceramah dia. Cuma dia tak ada, tubuh badan dia tak ada di India. Tapi dia boleh berceramah di Arab Saudi, duduk sana ceramah. TV dia kan ada TV tak ingat TV satelit. Hari ni boleh parabola tu boleh terima satu dunia. Macam kita di sini kan, mungkin Dr. Zakir Naik orang tak gemar.
Kerana dia menghina agama lain. Dan dia tak gemar ni, kata pelik ni. Dulu kata gemar, sekarang tak gemar. Dulu kata cinta, sekarang kata benci. Macam orang kahwin je, tak gemar dah. Macam kain paksa je. Inilah pasal dia. Orang ni jenis ni lah cakap. Dulu cakap Dr. Kat ni bagus, dakwah dia bagus. Bila dapat kuasa tak bagus pula. Ni merapu ni, kata U-turn ni. Terbalik cakap ni, dia dah benar ya. Ni bukan ni kerana kita tak suka. Ni pasal itulah sikap berdolak dalik. Kata dia menghina agama. Bila pula dia agama lain? Dia hanya berhujah secara ilmiah. Kalau kita tak setuju, berhujah lah. Dia berhujah fakta. Dia tak kutuk pun Hindu tak betul, Hindu ni teruk lah, buat ni apa, tak ada. Dia cuma berhujah. Bila orang tanya, dia kata dalam agama Hindu, agama kitab Veda ada keterangan tentang beriman kepada Nabi Muhammad, ada Tuhan yang satu, ada. Hujah dia itu je. Dia tak kutuk apalah, apa patung Hindu, walaupun dia orang India. Dia tak ada kata kan, patung Hindu tangan 6, cegih mata ke, tidak lidah ke, tak ada. Ada tuan-tuan pernah tengok dalam ceramah dia. Itu betul lah. Kita pun marah. Memanglah Islam pun tak suruh buat begitu. Dr. Zakir Naik tu, dia berhujah secara ilmiah. Tapi ada yang tak gemar. Tak gemar pasal apa tak gemar? Adakah di belakang tu ada orang ada suruh, kamu kena cakap gini? Tidak. Nanti tepuh kamu nanti. Ya. Ni tak betul ni. Ni kata tak istiqamah dengan Islam ni. Ya. Kita kena istiqamah dengan Islam, dengan agama, dengan anutan kita. Ini tak istiqamah. Ni Sat kata gitu, Sat kata gini, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ini tak kena, tak kena. Ya. Tak kena tuan-tuan. Tak tahulah. Kok ada orang sayang lagi, tak tahulah. Kata betul belaka ya. Kita pun kalau kata betul belaka, entahlah. Macam-macam kecelaruan. Ni bukan menteri agama ni, menteri celaru agama. Ya. Ni menteri celaru agama. Daripada awal itu sampai lah ni, celaru je. Celaru je. Orang nak bawa bagi jelaskan kecelaruan agama orang dulu. Kalau orang dulu celaru, ni kita lagi tambah celaru lagi. Ya, tambah celaru. Dengan menafsirkan Hifzuddin lah. Ya, dengan beria sangat nak kononnya nak iktiraf pondan lah. Nak bagi pondan, nak tandas lain berhasil lah. Ya Allah, macam-macam. Macam-macam. Atau suruh masuk tanda perempuan. Kalau dia perempuan lah. Dia lelaki bukan perempuan. Muka perempuan, pakai perempuan, tapi dia jantina lelaki, bukan jantina perempuan. Tak tahu lah. Kok dia gemar gitu lah. Kita tu macam-macam kita punya pelik lah hari ni. Kita patut bagi jernihkan kekeliruan agama yang orang dulu buat. Kita jernihkan, kita beritahu keindahan Islam, bukan kita celarukan lagi. Ini tak kena tuan-tuan, tak betul. Itu kita tak boleh setuju. Tak boleh setuju. Kalau ada orang setuju, saya tak tahu tahap mana keterukan dia ni. Teruk benar lah orang dia setuju belaka. Jadi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sekalian, berkenaan dengan dakwah. Bagaimana golongan terawal yang dibuat dakwah berbeza daripada golongan yang terkemudian. Saya rasa saya mahu kisahkan ni lah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ada apa tuan-tuan? Pertanyaan, perbincangan, soal jawab ke jika ada? Tadi kita nak berhenti. Sambung tadi Ustaz. Ni dia bagi siapa ni dulu. Dia tanya dulu. Ustaz, saya nak tanya apa soalan dia berkenaan dengan anjing. Anjing. Saya kerja besok rumput. Jadi saya ada pergi rumah orang Islam, belanja. Rumah India, Cina, belanja. Jadi saya ada mesej. Tapi kadang-kadang bila rasa tu, kita hati rasa macam kita mesej sama tempat penuh dengan anjing, dua anjing, tiga anjing, kecil anjing. Satu, dua orang Islam yang beli anjing. Macam mana kita nak? Saya mesej tengok ada bagi anjing mandi kat situ. Kita lalu-lalang kat situ. Jadi kita tu betul ke apa? Lagi banyak masukkan yang. Baik, terima kasih atas soalan dia. Dia macam ni, hukum hakam berkenaan anjing ni, dia ada pembahagian dari sudut fiqahnya. Bukan kata tak boleh langsung, bukan kata haram dari sudut sampai tak boleh langsung. Dalam bab ini tuan-tuan, bab anjing ni special. Bab anjing memang dihukum dalam mazhab Syafi'i sebagai najis mughalazah. Anjing
najis mughalazah. Kenapa? Air liur dia. Cuma lah mazhab-mazhab lain dia setuju tentang air liur anjing. Mazhab Syafi'i dia tambah lagi tubuh badan anjing sekali masuk. Ini pun ada khilaf lah mazhab ya. Tapi mazhab kita Syafi'i dia ambil pasal dia kata anjing dia akan jilat badan dia. Anjing macam kucing lah akan jilat. Jadi air liur tu akan kena tubuh badan dia. Jadi ini ada perbahasan lagi lah kan tuan-tuan, najis mughalazah ni. Okey. Kemudian dalam Islam ya, memang dalam bab anjing ni segi tadi najis, kenajisan anjing. Kalau nak cerita panjang tuan-tuan bahasa ni. Tapi saya cerita mudah. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan anjing sama ada air liur tubuh badan dia najis mughalazah. Mazhab lain kata air liur dia je. Ya, pasal dalam hadis Nabi tu iza walaghal kalbu, walagha ni jilat, bila anjing jilat basuh dengan 7 kali ya. Ya, itu maknanya najis mughalazah. Dia berkata jilat, maknanya air liur je. Tapi Imam mazhab Syafi'i dia melihat anjing ni bukan sekadar bila air liur dia, bukan sekadar air liur dia menitik je, dia akan jilat badan. Cuma mazhab Syafi'i ada perbahasan lagi. Kalau kering sama kering tak najis. Ya. Dia kering sama kering tak najis. Anjing tu kering, tangan kita kering, tak najis. Tapi kalau kita basah dia kering, atau dia kering kita basah, najis. Atau kalau duduk basah lagi lah ya. Okey, dalam bab keharusan membelah anjing. Baik. Bab belah anjing ni dia ada dua. Satu, harus belah anjing. Untuk tujuan apa? Ni kita kena tahu. Untuk tujuan perburuan, security, harus. Untuk tujuan jinak, duduk dalam rumah macam kucing, haram. Haram. Sebab apa? Tadilah bergantung tadi. Yang ini yang Nabi sebut, Nabi beri ancaman, siapa yang belah anjing bukan untuk tujuan-tujuan yang diharuskan oleh syarak, dia akan menarik pahala amalan dia. Ada kata 2 qirat. Satu qirat banyak dia penilai dia. Maknanya dia akan memakan pahala amal ibadah kita. Contohnya dia belanja di rumah, dia benda apa? Pet dia dibuat macam ni tu. Dia buat macam kucing tu. Dia bela di rumah. Duduk di rumah bela, bagi makan. Yang ni dia akan menarik pahala kita. Betul. Dalam hadis Nabi disebut. Kecuali orang yang bela untuk tujuan-tujuan tadi tak ada lah. Itu tak ada. Pasal tujuan dia apa? Untuk berburu, boleh. Untuk berburu, boleh. Dalam Al-Quran disebut. Ya. Tapi adalah perbahasan lagi syarat dia. Tapi ceritanya boleh. Untuk tujuan yang seumpama berburu, apa? Jaga, kawalan, security, boleh. Tak ada masalah. Ni. Okey, baik. Kemudian pula, bila dah anjing ni haram lah, bela jinak begitu, duduk di rumah. Bukan jinak mana jaga di kebun. Itu tak apa. Bila di rumah, malaikat rahmat memang tak akan datang. Malaikat rahmat tak masuk. Nabi pun sebutlah hadis dia. Ya, rumah yang ada anjing, yang ada apa? Patung, malaikat rahmat tak masuk. Tapi malaikat maut datang. Dia kata datang pula. Dia kata belah anjing dah. Dia mati duduk rumah. Malaikat maut datang, malaikat rahmat datang. Ni itu. Itu cara ringkas yang saya sebut. Maknanya anjing ni dia perbahasannya dia ada. Cabang dia. Harus untuk tujuan apa? Berburu, security dan seumpama dengan itulah. Contohnya nak kesan dadah ke, tu diharuskan syarak. Tapi untuk tujuan main rumah, jinak bela macam tidur sekali. Ya, macam apa tu? Macam Isya Muda Raih tu ya, dia boleh di rumah, dia tak boleh. Haram. Malaikat rahmat tak masuk, pahala ibadah dia akan ditarik kalau dia rajin ibadat. Ya. Tu ceritanya. Memang pahala dia akan ditarik, dibuat baik pun mana habis. Pasal apa? Ditarik oleh mana situ cara dia tu. Itu dia. Tambahan. Tambahan. Saya bercerita secara tak langsung. Tak. Dia perlu ke saya balik. Okey, baik. Dalam bab umumul balwa, contoh kita pergi kebun. Ya, kebun ya, memang babi banyak ya. Dan bab umumul balwa ni tak perlu. Tak perlu kita sebab benda ni benda yang sukar untuk kita elak.
Tapi kalau benda tu memang orang kata kita cari ya, kita jumpa sendiri ya, pijak tarik betul ya. Tapi dalam hutan kita tahu tanah tu kan, babi pepijak, anjing berjalan keluar kampung kan. Itu tak dianggap sebagai kita kena samak, tidak. Sebab benda tu dipanggil umum berbawa kan. Jadi kalau kita kena buat gitu, suka kita lah. Islam ni macam rigid lah. Islam menyukakan kita lah. Memang anjing berjalan situ lah. Jangan kita biar tarik dia lah. Biar tarik dia tu kita nampak terang-terang ya. Terang-terang. Ataupun kalau kita bekerja cara mana pegang tapi berlapik, tak masalah lah. Ya. Tapi kalau kita memang ada sebab je doktor haiwan kita pegang tu, sama je. Bukan maknanya benda tu haram tu berdosa. Ya, haram tu maknanya sentuhan tu haram. Maksudnya kena apa, basuh. Kerana dia najis mughalazah. Ya, maknanya kena basuh je. Ya, bukan mana kena apa ke ya. Basuh. Ya, sekali dengan apa air bercampur tanah dan kali ni. Walaupun ada mazhab ni kata kurang pada tu. Ada kata 3 kali, 4 kali gitulah bilangan. Tapi kita ambil mazhab Syafi'i 7 kali. Senang cerita kan. Jadi tak adalah masalah sebenarnya, cuma ialah dari segi piawaian kebersihan gitulah. Ya. Maka untuk contohnya halal ke apa, bukan maksud kita bagi biar anjing tu berkeliaran ke ya. Macam tempat kita ni kan, tempat kita masak ke apa, tidaklah kan. Tapi anjing ni dia ada hukum khas dia. Ada benda boleh harut, ada benda tak boleh. Tu beza dia. Anjing ni dia lain sikit, tuan-tuan. Ya. Kemudian dia punya najis dia, kenajisan dia bukan maksud haram kita bela secara total, tidak. Bukan haram bela. Harus kita bela untuk tujuan apa? Kalau tujuan macam saya sebut tadi, duduk rumah tu tak boleh. Tak boleh pasal apa? Pasal dia akan memberi masalah kepada pemilik tu, dan orang dalam rumah tu malaikat rahmat tak datang. Apa lagi? Ganjaran pahala dia akan ditarik. Begitulah. Ya, 1 kintar ke 2 kintar, begitulah dah hadis sebut. Ya. Masa tadi lah. Yang tadi Ustaz, selalu ramai orang tak amin kan. Tak apa. Imam amin, tapi makmum dia tak dapat. Tak dapat pahala kan. Imam tak apa, imam doa kan. Mana kalau orang lain tak amin, dia tak dapat. Tak apalah. Imam dapat kan. Tu. Amin tu untuk jemaah kan, untuk orang yang berkendak lah. Masalahnya jemaah dia macam kalau dia tak nak baca, dia tak dapat kan. Ataupun dia diam je, baca amin diam je. Ataupun dia tak dah terima orang lain amin. Moga-moga dia dapat. Tak apalah ya. Yelah, benda tu bukanlah benda yang wajib, tu sunat. Cuma kalau dia tak ada, mana orang lain dapat lah. Tu ceritanya ya. Macam contoh imam baca doa untuk dia seorang, dia seorang dapat. Walaupun orang lain amin, dia seorang dapat. Orang lain amin tu untuk dia. Tu imam jangan baca untuk dia seorang lah. Dia Allah Allah. Macam ketiak dah mati tu, orang mula bertindak nampak. Okey, kalau kita ikut kita tengok mengaji lah dalam mazhab Syafi'i pun, bila rukun qauli ni kena sebut, kena lafaz. Qaul ni kena lafaz. Bila dalam hati, orang tak panggil lafaz, orang panggil niat. Orang panggil benda dalam hati. Dia lain. Bila qaul ni kena lafaz, kena sebut, kena ada butiran. Tu dia panggil qaul, rukun qauli. Gitulah ya. Walaupun dia diam, kena dengar. Itu sebab ulama-ulama dia sebut, dia kena dengar mana telinga dia tu cukup. Mana bukan baca kuat. Makmum ni kan imam lain lah, dia baca Fatihah kena kuat. Ya, bagi makmum dengar. Orang baca Fatihah, dia baca kuat, dia lari. Dia baca kuat. Kita tak suka dia kuat, kita dengar. Makmum tu. Makmum tu, jadi kita jauh dia. Yalah, pertamanya sepatutnya kena tegur lah orang tu, jangan baca kuat. Sebab dia sebenarnya dia tak tahu baca kuat. Dia tak tahu baca kuat. Dia tak tahu. Mungkin dia, kalau dia pekak dia, kita maaf. Yalah kan, memanglah dia pekak dia macam mana ya. Tapi kita kena beritahu lah juga ya, perlahankan suara kan. Yalah. Cuma kalau kita renggang daripada soft dia, kalau jauh tu, kalau sama soft tak apa, lagi dia renggang dengan soft jauh, tak boleh juga. Yalah. Tak apalah tu ya. Mana ada orang dekat dia ya. Kalau kita rasa terganggu, duduk berjauh, mana dia makruh lah. Dia makruh. Ya, maknanya mengganggu orang lain sudah makruh lah ya. Tapi bagi saya Ustaz, orang yang baca kuat tu
Boleh kira. Orang yang baca perlahan tu lagi ramai. Langsung tak dengar. Yalah, ala kuliahnya Ada orang baca macam mana pun kena dengar telinga dia cukup lah kan, makmum, jangan ganggu orang lain lah. Kecuali memang dia macam kurang pendengaran lah, kita nak kata apa ya. Kalau kita terganggu tu, kalau kita rasa boleh elak, kita elak lah, kita duduk berjauhan ya. Tu. Itu tak masalah, cuma tak nikah macam mana. Ya. Ada lagi? Lagi. Bagi Islam, subuh tak sembahyang, subuh sembahyang, asar tak sembahyang. Tapi hukum, dah hukum. Ayalah. Kita tahu. Maghrib isyak sembahyang. Kata Ustaz, tak boleh. Itu pukul je. Pukul nikmat, pukul. Sebab satu hari itu malam berapa kali sembahyang? Yalah. Hari itu 5 kali, bukan pukul. Sembahyang ni satu benda yang wajib, dia dosa besar lah. Cuma dari segi hukum tu, kalau dia menolak kefarduan memang kafir. Tapi kalau dia tak tolak kefarduan, dia tetap dianggap sebagai orang asli, fasik. Kalau kita tahu, tak boleh jadi saksi. Kalau kita tak tahu, selamatlah. Halal lah kan, sah lah. Cuma kalau dia menolak kefarduan, kenapa tak subuh? Sembahyang subuh tak wajib. Tu cerita lain lah. Mana hukum tu kena tengok tuan-tuan ya. Mana kita ni kena hukumnya tiap individu. Secara umum, ialah kita kata itu dosa besar siapa tinggal solat. Sebab individu kita tengok orang tu. Kalau dia tinggal solat secara memang dia malas apa ni, dalam ahli sunnah wal jamaah masih menganggap orang tu Islam. Cuma dia asi. Tu je. Kita tak kata kafir. Macam orang Khawarij lain. Khawarij kata kafir terus. Kita tidak. Ahli sunnah wal jamaah kata itu asi. Masih lagi kategori orang Islam. Sama ada Allah nak seksa, kalau nak azab ke nak bagi dia apa, itu hak Allah Ta'ala lah. Segi hukumnya kita kata dosa besar selagi dia tidak mengatakan benda fardu tu tak ada, bukan diperintahkan, dia masih selamat, dikira orang Islam lah. Mana muamalah urusan dia pun urusan orang Islam. Kalau dia mati pun kena diurus cara Islam. Tu dah. Kita ambil hukum macam tu. Itu kaedah yang ulama ahli sunnah wal jamaah tetapkan. Kecuali memang kalau memang dia dibawa ke mahkamah boleh putuskan. Mana kalau dia mati pun dia boleh. Itu ketetapan hukum mahkamah lah ya. Sebab dia kata memang sembahyang tak wajib dah, tak ada dah. Tu kita memang lah ya. Yang kita Ustaz kan, maghrib ramai orang duduk nombor kopi. Yalah. Ya? Lagu macam mana? Sengaja kan tak boleh ke orang. Yalah, tu cara individu dia lah. Kita tak boleh kata lah. Kita macam ni lah, nak mudah cara kita kata malas, senang. Dia malas, senang. Kita pun tak pening kepala ya. Kalau kita nak kaji sekarang, langsung nanti langsung tak boleh buat apa lah kita dengan dia. Kalau kita kata nanti kita tanya dia, nak mudahnya memang orang ni malas. Malas lah tu tak nak buat ya. Itu hukum mudah. Bila kita malas, dia kategori Islam tetap ada. Islamnya ada dia. Cuma dosa besar. Dia tanggung lah nanti. Itu je. Di akhirat tu, itu hak Allah Ta'ala pula. Bukan kuasa kita tuan-tuan. Kita ni atas dunia ni, kita ambil jalan mudahnya. Selagi mana memang tak terang baru dia kata, memang maghrib tak wajib dah. Tak ada sampai maghrib dah. Kan? Dia memang duduk kopi, minum, duduk lepak je. Itu orang malas. Asli dia. Fasik dia. Kalau kita tahu dia tak sembahyang lah. Kita pun kadang bab fardu ni kita tak tahu. Mungkin kadang dia balik lewat sikit ke di sembahyang maghrib, wallahualam kan. Kita pun nak hukum memang kena minta penjelasan. Dia kenal. Kadang-kadang kita kenal orang kampung kita ya. Mana? Kita kan sembahyang jamak ya. Orang kampung kita. Kalau orang luar ya lah ya. Dia sembahyang jamak, ada kebarangkaliannya. Ini orang kampung kita. Takkan jamak saja. Jamak apa ni? Sikit lagi Ustaz. Sikit lagi ya. Saya sendiri Ustaz. Kita niaga kan. Maghrib tu memanglah ada kita kat sana. Kat Tomben. Ini isyak ni. Kadang nak tidur orang sembahyang. Yalah. Balik rumah tengok TV dia. Segi sembahyangnya sah lah. Dia sembahyang sah. Lewat pun sah sembahyang tu ya. Cuma afdalnya awal waktu. Dia sembahyang ni, kalau buat sembahyang dalam waktu dia tetap sah. Walaupun pada waktu mana janji dalam waktu. Cuma afdal dan Islam digalakkan supaya awal waktu, galakkan berjamaah. Itu galakkan ya. Dia sembahyang akhir waktu sah, tetap sah. Segi fiqahnya sah tuan-tuan. Allah Ta'ala nak terima macam mana tu ya. Mungkin kalau kita lewat kerana ada sebab-sebab,
Yalah mungkin kita akan dapat dosa, tapi bukan dosa tinggal semayang. Dosa kena melengahkan. Ya, tapi dari sah semayang kita tetap jadi orang semayang. Ya, tu. Tapi lebih ada yang mengatakan boleh tahu isyak ni boleh seperti gimana? Yalah, itu memang ada perbahasan dia. Tapi dia begini. Semayang isyak ni ada hadis kata boleh lewat tu kalau berjemaah. Sebab kita tengok ni kelebihan dia. Pertama, kelebihan solat berjemaah. Kalau solat isyak memang kata dia kata ada hadis suruh lewat kan. Okey, boleh berjemaah dah. Kalau lewat tak berjemaah rugi juga. Sebab berjemaah ni afdal. Semayang yang afdal ni solat fardu berjemaah. Kalau dia kata dia nak ambil fadilat lewat, tapi dia seorang-seorang, rugi juga. Rugi segi solat berjemaah situ. Perbahasannya kena tengok ya. Memang ada hadis tu kata semayang sampai tengah malam, 1:30, separuh malam. Itu kalau dijangka tu ulama ada bahas tu. Kalau memang boleh berjemaah, tu bagus. Tapi sekarang berjemaah mana? Tengah malam kan, mana dah nak mari pukul 12 tengah malam solat isyak berjemaah. Kawan dah tidur dah ya. Jadi tuan-tuan, semayang lawai senang. Tak faham. Untuk mendapat syurga, tapi dia masuk neraka. Tapi ada seorang lagi ni, dia tak beramal, pasti masuk ke neraka, tapi dia dapat masuk syurga. Jadi beri contoh macam mana dari segi niat lah sebenarnya. Yang kata saya lah, dari segi niat dia iman, niat dia, kemudian iman dia. Ada orang beramal kalau niat tak ikhlas, habis lah. Kemudian dari segi dalaman iman dia lah, iman dia. Dua benda tu berkait, iman dan niat tu. Memanglah ada orang niat benda tu amal sikit, tapi niat dia ikhlas, dia boleh masuk syurga. Sebab dalam zaman Rasulullah ada seorang tu dia baru masuk Islam, dia mati dapat syurga. Pasal apa? Sehingga Nabi kata, dia amalan sedikit, pahalanya besar. Amalan sikit dia masuk Islam, bukan dah lagi dia buat beramal banyak-banyak. Ganjarannya besar, itu syurga Allah. Kerana bila dia masuk Islam, dia berperang, dia mati syahid. Dia baru masuk Islam baru. Jadi sebenarnya kena jagalah nawaitu kita, niat kita sebenarnya. Niat kita. Ada orang niat dia memang nak tolong orang. Tu. Mana niat yang baik dapat pahala dah, walaupun belum buat lagi. Ada orang niat walaupun dia buat baik banyak, tapi niat dia bukan kerana Allah, tak ikhlas. Kerana itu, kerana ini, maka habis seumpama haba'an mansura, debu-debu yang bertebangan, tak ada sekupang pun, tak ada kosong pahala dia. Allah. Jumpa lagi lah ya. InsyaAllah. Tahu dia sama ya. Dah takut tuan-tuan ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi